أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. الحمد لله رب العالمين وأفضل الصلاة وأتمه التسليم على الحبيب الشافي سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل. اللهم افتح علينا فتوح العارفين يا أرحم الراحمين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا. اللهم زدنا علما. اللهم ارزقنا فهما يا عليم. اللهم ارزقنا متابعة النبي محمد صلى الله عليه وسلم أولا وآخرا وظاهرا وباطنا وفعلا وقولا وعبادة وعملا صالحا. وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد. قال الله سبحانه وتعالى في القرآن العظيم بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. صدق الله العظيم. Al-Fadilah Tuan Imam, Al-Afadilah Tuan-tuan guru, para alim ulama, pengurusi dan seluruh ahli jawatan kuasa Masjid At-Taqwa, muslimin dan muslimat, hadirin dan hadirat yang dirahmati dan dikasihi Allah Subhanahu wa ta'ala sekalian. Alhamdulillah. Pertama-tamanya marilah kita sama-sama merafa'kan setinggi-tinggi rasa syukur kehadrat Allah Subhanahu wa ta'ala, kerana dengan limpahan kurniaan izinnya kita dapat sama-sama berhimpun beriktikaf dalam rumah Allah Subhanahu wa ta'ala yang mulia, yang penuh dengan ketenangan. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala kurniakan sakinah, ketenangan dalam jiwa kita. Para malaikat melebarkan sayapnya,
Allah Subhanahu wa taala melimpah ruahkan rahmatnya. Mudah-mudahan nama-nama kita disebut oleh Allah Subhanahu wa taala di sisi hamba yang hampir dengan Allah Subhanahu wa taala. Demikianlah sebagaimana yang disebutkan di dalam mafhum hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. InsyaAllah para jemaah sekalian, kita seperti biasa selawat dahulu kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam agar barakah majlis kita malam ini insya-Allah. Amin ya rabbal alamin. Inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. Alhamdulillah, mudah-mudahan selawat yang dipanjatkan diterima Allah Subhanahu wa taala insya-Allah. Amin ya rabbal alamin. Menerusi kitab Rahiqul Makhtum karangan Asy-Syaikh Shafiyur Rahman Al-Mubarakfuri rahimahullahu taala wa nafa'ana Allah bi'ulumihi fid darain amin. Pada muka surat 345 tajuk Bani Qainuqa' melanggar perjanjian. Bani Qainuqa' melanggar perjanjian. Kalau tak silap saya pada perenggan yang ketiga. Kemenangan umat Islam di Badar menambahkan kemarahan mereka. Kat situ. Kemenangan umat Islam di Badar, iaitulah di dalam peperangan Badar Al-Kubra, mengalahkan orang-orang musyrikin Quraisy Mekah, menambahkan lagi kemarahan orang-orang Yahudi yang berada di bumi Madinah Al-Munawwarah. Jadi kita telah sebutkan tuan-tuan, sememangnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apabila tiba sahaja pada peristiwa hijrah di bumi Madinah Al-Munawwarah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah mengadakan perjanjian dengan orang-orang Yahudi. Jadi pada mulanya sememangnya mereka mengikut apa yang diputuskan di dalam perjanjian tersebut yang dinamakan sebagai Piagam Madinah. Ini antara keistimewaan, kemuliaan, kehebatan, kebijaksanaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maknanya orang Yahudi boleh duduk, tapi ada dia punya perjanjian-perjanjian dia. Tapi selepas daripada peperangan Badar Al-Kubra, orang-orang Yahudi ini semakin meluap-luap kemarahan dia kepada orang Islam. Ini dendam dia, tuan-tuan. Padahal mereka ni sangat mengenali akan kebenaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan sebelum daripada peperangan Badar lagi, mereka sememangnya telah menunjukkan satu persatu permusuhan dia kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Memang
dalam istilah kata janji itu kan tak boleh pakai orang Yahudi ni dalam bab memungkiri janji kan, tidak berpegang pada janji itu memang menjadi kebiasaan mereka. Mencabuli perjanjian tu sudah menjadi kebiasaan bagi mereka. Bahkan dengan nabi-nabi terdahulu pun, sejarah-sejarah Bani Israel orang Yahudi dengan nabi-nabi mereka, bahkan dengan perjanjian dengan Allah Subhanahu wa ta'ala pun mereka mungkirinya. Jadi yang ini semua disebutkan di dalam Al-Quran. Tuan-tuan baca pada awal surah Al-Baqarah, Tuhan sebut ya Bani Israel, hampir keseluruhan daripada awal surah Al-Baqarah Allah Subhanahu wa ta'ala menyebutkan tentang kisah mereka. Jadi termasuklah sejarah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berhadapan dengan orang Yahudi. Yahudi Bani Qainuqa', Yahudi Bani Quraidah, Yahudi Bani An-Nadir. Yang pertama-tama sekali yang melanggar perjanjian itu iaitulah Yahudi Bani Qainuqa', yang dikategorikan daripada kalangan Yahudi yang paling kaya, paling elit di bumi Madinah Al-Munawwar. Mereka ni yang paling menonjol sekali, menunjukkan kebencian kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mereka mula meluaskan lagi rancangan jahat dan provokasi. Mereka timbulkan bibit fitnah dan memperolok-olok orang-orang mukmin. Mereka menyakiti orang-orang mukmin yang datang ke pasar mereka. Orang Yahudi ni dia ada pasar dia, tuan-tuan. Pasar dialah yang mendominasi pasar. Orang dia saja. Jadi orang Islam ni minoriti lah. Ada seorang sahabat Nabi, Sayyidina Abdul Rahman bin Auf, antara yang berjaya, maknanya mendominasi pula ataupun yang menguasai. Tapi sebelum tu memang Yahudi. Jadi datang sahaja orang-orang mukmin, selalu diperolok-olokkan orang mukmin yang datang ke pasar mereka. Selalu buat kacau kepada wanita-wanita muslimah. Ini paling dahsyat. Mereka sanggup sampai tahap wanita-wanita muslimah datang ke pasar mereka, mereka ganggu wanita. Nanti dalam satu peristiwa sehingga terdedah aurat wanita muslimah. Yang itu sampai tahap itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tak sabar lagi dah. Bukan Nabi sallallahu tak tahan sabar, tapi Nabi sallallahu terus mengambil tindakan terhadap mereka. Sebelum tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terus bersabar dengan orang-orang Yahudi ni. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam masih lagi dalam erti kata memberikan nasihat kepada mereka, sabar supaya api, kita sebut dalam istilah api keamanan, itu tidak keamanan itu tidak dirosakkan. Seronok duduk dalam aman ni, tuan-tuan. Jaga keamanan supaya tengah-tengah aman tu jangan ada api menyala. Kerana apabila menyalanya api tersebut, maka sukar untuk dipadamkan, terus merebak dan menyala. Maka Rasulullah sallallahu alaihi yang selalu menyalakan api itu orang Yahudi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bila menyala je api, Nabi sallallahu padam, sabar, tenang dengan tindakan mereka. Dan apabila mereka semakin berani dan permusuhan mereka semakin memburuk, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengumpulkan mereka serta memberi nasihat kepada mereka. Nabi SAW maknanya tak seterus serang. Nabi SAW berkata lagi, panggil dulu, kumpulkan orang-orang Yahudi. Jadi mereka ni dah melampau dah ni. Nabi SAW bagi nasihat, sampaikan nasihat terlebih dahulu kepada mereka. Baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajak mereka supaya kembali kepada kewarasan dan juga hidayah. Dalam erti kata lain, mereka ni nampaknya macam tak waras. Orang Yahudi tak waras, tuan-tuan.
pelik tindakan dia, pelik. Kita sebut hari ni kan, apa yang berlaku di bumi Palestin sememangnya sangat menyedihkan, terutamanya kepada dunia lah, orang Islam kita, apatah lagi kita ni sebagai saudara seagama. Lebih sedih lagi kerana kita ni tak mampu menolong mereka, melainkan hanya dengan berdoa, doa. Jadi kita tengok baru-baru ni dibedilnya hospital, sepatutnya tempat yang paling aman orang-orang, anak-anak yang berteduh, yang sedang dirawat di situ. Dengan hospital pun dibedil, sehingga lebih daripada 500 orang yang terbunuh. Tak tahu nak lagi ke mana. Pergi ke Gaza, pergi ke Allahumma salli ala Muhammad, sebelah Rafah tutup juga, lagi sebelah pun tutup juga, dikepung. Kemudiannya apabila dibomnya hospital, mereka menuduh Hamas pula yang bom. Tu pelik, macam orang tak waras tersebut. Mereka semakin menggila. Sekarang ni kalau tak silap sudah hampir 8 ke 9 hari lah peristiwa ni, tuan-tuan, dibedil, kemudiannya dikepung tanpa diputuskan bekalan air, bekalan api. Kita tak dapat nak gambarkanlah keadaan orang-orang Islam dalam tu, tapi sekiranya dan seandainya ni contohlah kita berada dalam situasi yang sama, sudah tentu kita mengharapkan bantuan, kita mengharapkan pertolongan sahabat-sahabat seagama kita untuk tolong kita, untuk bantu kita. Jadi mereka ni dalam situasi memang tak tahu siapa yang boleh menolong mereka, melainkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebab tu kita doa, tak putus doa, sampaikan terus doa kita. Baik tuan-tuan muslimin, para jemaah sekalian, ini yang realiti depan mata kita. Zaman Nabi SAW pun, Nabi SAW berhadapan dengan jenis perangai yang sama juga. Kumpulkan bagi nasihat, kumpulkan bagi nasihat. Tapi apa yang mereka balas balik di atas tindakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, menyebabkan permusuhan mereka, tentangan mereka kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam semakin buruk, makin dahsyat lagi. Tu Yahudi. Baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam mengajak mereka kembali kepada hidayah. Baginda sallallahu alaihi wasallam juga memberikan amaran kepada mereka tentang risiko buruk akibat kejahatan dan permusuhan mereka. Akan tetapi nasihat itu tidak mendatangkan kesan kepada mereka. Tak ada apa-apa pun. Hari ini pun dalam usaha untuk buat damai. Yalah, macam-macam usaha lah, tapi setakat ni masih gagal. Bahkan kalau dah buat perjanjian damai pun belum tentu lagi damai, tetap ada lagi. Itu Yahudi. Sebab tu orang-orang di bumi Gaza, tuan-tuan, tak buat apa pun boleh mati, buat apa-apa pun mati. Dalam istilah tak lawan pun mati, tak ni pun mati, lawan pun mati. Jadi lebih baik lawan. Itulah, lebih baik lawan. Pergi sana, keluar ikut arahan mereka, keluar berumah daripada rumah, tengok-tengok dibom pula. Bila mereka keluar beramai-ramai, kena bom pula, pun mati. Duduk diam-diam pun mati. Lawan pun mati, duduk diam pun mati. Jadi sudahnya lawan. Muslimin para jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala sekalian, Nabi SAW cakap baik-baik, bagi nasihat, bagi amaran kepada mereka. Akan tetapi nasihat itu tidak diendahkan, malah tidak memberikan kesan langsung kepada mereka. Bahkan mereka ni semakin angkuh dan semakin sombong dengan orang-orang Islam, terutamanya kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang ini memang tak makan saman lah, tuan-tuan. Saman pun tak peduli dah. Dah bagi nasihat pun tak peduli juga, malah sombong pula dia.
Itu amaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebelum diambil tindakan. Sebelum Nabi SAW mengambil tindakan, ada amaran buat mereka. Abu Dawud dan selainnya meriwayatkan daripada Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma katanya, apabila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berjaya menewaskan Quraisy dalam peperangan Badar Al-Kubra dan pulang ke Madinah Al-Munawwarah, maka baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah mengumpulkan orang-orang Yahudi di pasar Bani Qainuqa. Lalu baginda sallallahu alaihi wasallam bersabda, wahai sekalian orang Yahudi, Islamlah kamu sebelum sampai masanya kamu ditimpa seperti yang menimpa Quraisy. Mereka menjawab, wahai Muhammad, janganlah engkau terpedaya disebabkan engkau berjaya membunuh orang-orang Quraisy itu. Mereka itu bodoh, tidak berpengalaman, tidak bijak berperang. Kalau engkau berperang dengan kami, ni dia punya sombong dia tu. Kalau engkau berperang dengan kami, tahulah engkau bahawa kamilah sebenar-benarnya manusia. Cakap besar kan, jenis angkuh, jenis sombong. Engkau tidak akan menemui orang yang sehebat kami. Jadi kata mereka kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kemenangan di Badar tu sebab lawan dengan Quraisy. Dengan Quraisy bolehlah, mereka tu tak tahu apa-apa, mereka bodoh dalam peperangan. Cuba lawan dengan kami. Dalam bahasa kurang lebih, cuba lawan dengan kami, lawan kami tahulah. Jadi mulut kalau dari segi sombong, angkuh, tu dia orang-orang Yahudi. Kemudian turunlah firman Allah Subhanahu wa ta'ala, qul lilladzina kafaru satughlabuna wa tuhsyaruna ila jahannam wa bi'sal mihad. Qad kana lakum ayatun fi fi'atayn iltaqata fi'atun tuqatilu fi sabilillahi wa ukhra kafiratun yarawnahum mithlaihim ra'yal 'ain wallahu yu'ayyidu binasrihi man yasha inna fi dhalika la'ibratan liulil absar. Yang bermaksud, katakanlah wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada orang-orang kafir itu, kamu akan dikalahkan di dunia ini dan akan dihimpunkan pada hari kiamat ke dalam neraka Jahannam. Dan itulah seburuk-buruk tempat yang disediakan. Sesungguhnya telah ada satu tanda bukti bagi kamu pada peristiwa dua pasukan yang telah bertemu di medan perang. Satu pasukan orang-orang Islam berperang pada jalan Allah Subhanahu wa ta'ala kerana mempertahankan agama Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan yang satu lagi daripada golongan kafir musyrik. Mereka yang kafir itu melihat orang-orang Islam dengan pandangan mata biasa, dua kali ramainya berbanding dengan mereka sendiri. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala sentiasa menguatkan sesiapa yang dikehendakinya dengan memberikan pertolongannya. Sesungguhnya pada peristiwa itu terdapat satu pengajaran yang memberi insaf bagi orang-orang yang berfikiran, yang celik mata hatinya. Surah Ali Imran ayat 12 hingga 13. Jawapan yang diberikan oleh Bani Qainuqa kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, jawapan yang sedemikian, yang padanya ada angkuh, ada sombong, ada macam-macam lah mereka ni. Jawapan sepatutnya mereka ni berdamai dengan Nabi, tapi nak buat musuh, nak jadikan musuh. Sehingga jawapan yang seperti itu dibalas kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Katanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, kamu berperang dengan Quraisy bolehlah,
Mereka tu bodoh, tak pandai, tak ada pengalaman, cuba perang dengan kami. Kata-kata yang seperti itu memberi erti tindakan awal mengisytiharkan peperangan dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Padahal Nabi SAW dah cuba bercakap baik, bagi kumpulkan mereka, bagi amaran, cakap elok-elok, tapi mereka membalas dengan seolah-olah mereka ini mengisytiharkan perang dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Musuh, berterusan musuh. Maknanya tak ada perdamaian dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Akan tetapi Nabi sallallahu alaihi wasallam menahan kemarahannya sallallahu alaihi wasallam dan bersabar. Ini luar biasa. Ni hebatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sabarnya tuan-tuan, kan, sungguh luar biasa. Kita sebutkan di awal tadi, sudah tentu padanya ada hikmah, kan, ada hikmah. Rasulullah SAW kenapa tak serang terus padahal mereka dah cakap macam tu? Sebab tindakannya itu mungkin cuma dengan kata-kata je, belum dengan perbuatan yang sampai ke tahap Nabi SAW mengambil tindakan. Bau mulut, dengan cakap yang terus angkuh dan seolah-olah tidak mahu berdamai dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi SAW tahan, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sabar. Kita dalam pelajaran sirah ni tuan-tuan, antara pelajaran yang paling banyak yang dapat kita kutip, yang dapat kita ambil daripada sirah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, iaitulah betapa hebatnya sabar Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau orang tak sabar tuan-tuan, kan, meletup ajil, kan, dalam istilah hari ini sebut, kan, cepat koyak. Ada istilah koyak, senang koyak kalau tak sabar. Jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memperlihatkan betapa hebatnya sabar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Umat Islam pun terus bersabar sambil mengharap-harap agar suasana akan pulih menjadi baik semula. Kalau boleh tak naklah perang. Petah lagi mereka tu adalah penduduk bumi Madinah, bukan senang-senang nak balun macam tu je, kan, sama-sama duduk dalam bumi Madinah. Kalau boleh duduk sama-sama baik, aman sama-sama duduk dalam, kan. Tapi Yahudi, kan, kalau dalam sejarah Palestin pun mula-mula baiklah duduk. Lama-lama sudah hanya habis dirampas satu persatu. Satu persatu hak tanah orang-orang Palestin. Padahal dulu mereka menumpang. Tapi ni Yahudi. Tuan-tuan, dan akhirnya mereka pula tunjuk peta baru Israel. Palestin kalau boleh tak ada dah. Tu Yahudi. Nabi sallallahu alaihi wasallam sabar. Orang Islam sabar, harap supaya baik pulih, kan, pulih seperti sedia kala, supaya suasana jadi aman. Kalau boleh tak naklah gaduh-gaduh, perang-perang macam tu. Duduk dalam keadaan aman damai. Tetapi orang Yahudi Bani Qainuqa, mereka semakin bertambah berani. Jarang sekali mereka tidak menimbulkan kekacauan dan kebimbangan di bumi Madinah Al-Munawwarah. Mereka berusaha untuk menghapuskan penduduk Madinah dengan cara menyempitkan kehidupan mereka. Ni kita belajar kat sini. Zaman Nabi pun dah ada dah. Orang Islam pun mereka cuba juga. Maknanya menekan orang-orang Islam. Cuma hebatnya Nabi SAW ada situ. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai pemimpin nombor satu orang Islam. Bukan boleh tekan sebarangan. Memang ini sikap orang Yahudi. Orang Islam ditekannya, dan mereka berusaha menghapuskan penduduk orang-orang Islam ini daripada bumi Madinah. Mereka menutup segala jalan sumber kehidupan orang-orang Islam. Ibnu Hisham meriwayatkan daripada Auf bahawa ada seorang perempuan Arab yang datang membawa hasil tenusu untuk dipasarkan di pasar Bani Qainuqa. Ini kisah dia, tuan-tuan. Ini kisahnya, kan? Kisah seorang wanita
yang dia datang ke pasar Bani Qainuqa, pasar orang Yahudi. Pasar tu memang didominasi oleh orang-orang Yahudi. Tuan-tuan muslimin, para jemaah sekalian. Lalu dia duduk berdekatan dengan seorang tukang emas, wanita tadi. Kemudian orang-orang Yahudi mula bertindak, mahukan supaya dia membuka tutupan mukanya. Dia pakai inilah furdah, kan? Jadi orang Yahudi nampak pakai furdah, ni orang Islam. Jadi orang Yahudi cuba nak buat sesuatu terhadap wanita muslimah, sahabat. Nak buka ni furdah ni, membuka tutupan wajahnya. Tetapi wanita tersebut enggan untuk membukanya. Si tukang emas ini, yang wanita tadi tu duduk sebelah tukang emas ni pun Yahudi juga. Maknanya semua Yahudi lah tu. Tokek situ Yahudi, yang jual tu Yahudi, yang tu Yahudi semua. Apabila wanita tadi memang dia duduk dekat dengan tukang emas, si tukang emas ini dengan diam-diam memegang hujung kain wanita tersebut, lalu disimpulkannya hingga ke belakang badan. Simpul diikat, barangkali ikat mana-mana, kan? Dan wanita tadi tidak menyedari perbuatan lelaki tukang emas tadi. Dan apabila wanita itu bangun, kan, maka terdedahlah auratnya. Bangun-bangun tengok-tengok kain ataupun mungkin hijab dia, tudung dia tersimpul yang diikat tadi, menyebabkan akhirnya terdedah aurat habis. Terdedah aurat dia. Bukan wajah saja, aurat habis terdedah. Ni kebiadaban orang-orang Yahudi terhadap wanita muslimah. Terdedah aurat ni satu penghinaan. Kiranya tuan-tuan, hari ni kalau tak silap saya banyak askar Israel buat dekat wanita muslimah hari ni, kan? Itu maknanya kalau sampai tahap itu zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam, peristiwa ni berlaku pada seorang wanita, tapi tindakan Rasulullah SAW terhadap mereka. Sebab tu kalau hari ni sedihnya kita, malunya kita, tak silapnya ramai yang diperlakukan sedemikian. Habis aurat, habis, ya Allah, kita tengoklah video, sedih lah. Yang terbunuh sedih, kan? Anak-anak bayi, ya Allah, tak tercakap lah tuan-tuan, tak terkata lah. Sedihnya, kan? Keadaan orang Islam hari ini lebih memilukan, kita hanya mampu melihat, ya Allah. Baik, balik pada kisah. Tiba-tiba wanita tadi bila dah auratnya terdedah, dia pun jeritlah, aurat dia terdedah. Dan seorang lelaki Muslim bila tengok orang Islam seorang, dia nampak satu perbuatan penghinaan terhadap wanita muslimah, lalu dia pun segera menyerbu tukang emas itu dan bunuh lelaki tadi. Baik tuan-tuan muslimin, para jemaah sekalian, kerana masa yang mencemburui kita, walaupun kan cerita tu dah kemuncak dah, tapi kena stop juga. Kita akan sambung insya-Allah pada kuliah yang akan datang. Wallahu subhanahu wa ta'ala a'la wa a'lam. Sekadar itu dahulu yang baik daripada Allah subhanahu wa ta'ala. Segala kekurangan, kelemahan daripada diri saya sendiri. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihat wa tawassaw bil haqq وتواصوا بالصبر. بارك الله فيكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.